السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Jadi, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana sama-sama dapat berada dalam tazkirah ringkas. Dan kita masih lagi sedang membincangkan Sayyidul Istighfar. Hadis diriwayatkan daripada Shaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Sayyidul Istighfar ialah kamu berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membacanya pada waktu siang dengan yakin, maka mati niscaya Allah Ta'ala akan menjadikannya dari kalangan ahli syurga. Dan siapa yang membacanya pada waktu malam dengan keadaan yakin, lalu dia mati, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjadikannya daripada ahli syurga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, jadi saya ingin membuat pembetulan. Maknanya semalam semasa kita membincangkan tentang lafaz la ilaha illallah, maknanya kita ada hubungan antara makhluk dengan ilah. Kita ada hubungan antara makhluk dengan ilah. Jadi hubungan antara dua ni diistilahkan sebagai al-uluhiyah. Jadi semalam saya digunakan satu istilah, iaitu istilah ma'luhun. Jadi sebagai pembetulan, istilah ma'luh ni digunakan pada ilah tu. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sama ada menggelarnya di sebelah sini, kita gelarnya sebagai ilahun ataupun ma'luhun ataupun ma'budun. Ataupun yang di sebelah sini yang terzahir di hadapan kita ni, kita istilahkannya sebagai makhlukun. Maksudnya makhluk yang zahir yang dapat kita lihat. Jadi itu pembetulanlah kepada perkara yang kita dah bincangkan semalam. Jadi hari ini kita sambung beberapa jumlah yang kita dah bincangkan sedikit semalam, iaitu jumlah ni dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu bermaksud ayat. Maksudnya ayat yang berada di dalam Sayyidul Istighfar, iaitu sabda Nabi SAW, wa ana abduk. Wa ana abduka ni terjemahnya ana bermakna daku. Abduka, hambamu wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi daripada ayat wa ana abduka, kita ada beberapa persoalan lah yang kita boleh bincangkan. Pertama sekali, apakah beza wa ana abduka dengan ayat yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah? Maknanya dalam surah Fatihah kita akan baca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu bermaksud hanya kepadamu kami memperhambakan diri. Tapi tiba-tiba di dalam Sayyidul Istighfar kita baca wa ana abduk, yang bermakna daku ialah hamba-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada soalannya, apakah beza antara dua ayat tersebut? Jadi beza antara dua ayat tadi, apabila kita membaca Fatihah, ayat yang kita gunakan dalam Fatihah ialah ayat yang diistilahkan sebagai jumlatun fi'liyah. Bermaksud ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Maksudnya ayat yang merujuk kepada perbuatan. Ayat yang dimulakan dengan kata kerja fa'il mudhari'. Maksudnya na'buduka. Bila kita kata dalam Fatihah, iyyaka na'budu, sama seperti kita berkata, na'buduka ya Allah. Kami menyembah kamu, wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam Fatihah, ayat yang kita gunakan ialah
ayat kata kerja. Tetapi dalam Sayyidul Istighfar, apabila kita membaca wa ana abduka, jadi wa ana abduka ni dia ialah jumlah ismiyah. Dia ialah ayat yang dimulai dengan kata nama. Ana, lafaz ana tu dia ialah kata nama. Jadi beza antara iyyaka na'budu dengan wa ana abduka, perbezaan ni ialah dari segi pembentukan ayat tadi. Di dalam Fatihah kita mulakan ayat dengan kata kerja. Di dalam Sayyidul Istighfar, Nabi mengajar kita untuk membacanya dengan kata nama di awal. Jadi timbullah persoalan, apakah beza ayat-ayat yang kita ucapkan dengan kata kerja di awalnya dengan ayat-ayat lain yang kita mulakan dengan kata nama. Jadi merujuk kepada panduan yang ulama Islam telah nyatakan di dalam kita mempelajari bahasa Arab. Sesuatu ayat yang dimulakan dengan kata kerja seperti na'buduka, iyyaka na'budu, maka ayat tersebut dia merujuk kepada perkara yang berlaku, kemudian hilang, kemudian berlaku lagi, kemudian hilang, kemudian berlaku lagi, kemudian hilang. Yang diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai al-huduth. Maksudnya baru berlaku, wat-tajaddud, dan dia diperbaharui. Satu masa, maksudnya dia berlaku. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia berlaku lagi. Lepas tu dia hilang. Lepas tu dia berlaku lagi. Jadi itu dah pengakuan kita di dalam surah Fatihah. Maksud dalam surah Fatihah kita kata iyyaka na'budu. Maksudnya kita dalam 24 jam kita berusaha memperhambakan diri. Tetapi 5 minit kita ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian 2-3 jam kita lupa balik. Jadi perhambaan tadi terputus, dihilang balik. Lepas tu kita teringat sembahyang Zuhur, kita perhambakan diri kepada Allah, kita ingat lagi kepada Allah, jadi dia terbaharui. Lepas tu lepas sembahyang kan kita sibuk dengan kerja, perhambaan tadi terputus balik semula. Nanti asal dia diperbaharui balik semula. Jadi itulah makna hudus wat tajaddud. Maksudnya iyyaka na'budu, dia merujuk kepada perhambaan yang berlaku, putus, kemudian berlaku balik semula, putus, berlaku balik semula. Itu diistilahkan sebagai makna yang dizahirkan dengan iyyaka na'budu. Tapi persoalannya sekarang, apabila kita dah buat iyyaka na'budu tu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita dituntut supaya istiqamah. Istiqamah tu maknanya kita dituntut supaya berterusan di dalam perhambaan. Jadi untuk berterusan di dalam perhambaan itu diistilahkan sebagai al-istiqamah. Maksudnya orang tadi berusaha mengingati Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata di dalam sembahyang fardu sahaja. Bahkan di antara 2 fardu pun dia kekal dengan akhlak yang dia amalkan di dalam solat tadi. Jadi di peringkat awal perhambaan tadi akan datang putus. Tetapi kita dituntut untuk mengekalkan perhambaan. Jadi apabila perhambaan tadi kekal, kita boleh ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara berkekalan, maka itulah makna wa ana abduk. Kerana wa ana abduka, dia ialah ayat yang diistilahkan sebagai jumlah ismiyah. Maknanya ayat yang dibentuk dengan kata nama. Dan kesemua ayat yang dibentuk dengan kata nama di dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada al-thubut wal-istiqrar. Dia merujuk kepada makna-makna yang tetap, wal-istiqrar, dan tidak berubah. Jadi Nabi SAW, bagaimanakah dia mensyarah surah Fatihah dengan dia mengubah struktur ayat. Maksud Fatihah, kita baca iyyaka na'budu. Tapi Nabi SAW, kerana kita maklum Nabi SAW, tugasan baginda ialah mensyarahkan Al-Quran. Tapi bagaimanakah Nabi SAW mensyarahkan Al-Quran? Dengan Nabi SAW sebagai contohnya, dia mengubah struktur ayat tadi. Daripada ayat Fatihah yang kita baca, dimulakan dengan kata kerja, maka di dalam Sayyidul Istighfar, Nabi mengajar kepada kita, hendaklah kamu menyembah sehingga perhambaan tadi kekal di dalam dirimu, berterusan. Maka itulah makna wa ana abduka, daku ialah hamba-Mu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita baca wa ana abduka, itu ialah kemuncak perhambaan. Maksudnya perhambaan yang berterusan, perhambaan yang berkekalan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz wa ana abduka tu Nabi yang sebut. Kerana apabila Nabi yang sebut wa ana abduka, dia nak bagi tahu kepada kita, dia dah sampai di tingkatan tersebut, perhambaan yang berterusan, istiqamah. Jadi Nabi nak ajar kepada kita,
usahakanlah seperti mana yang daku usahakan. Wahai manusia kan, wahai umatku yang daku kasihi, wahai umatku yang daku cintai, usahalah untuk kamu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala secara berterusan. Bukan di dalam solat semata-mata ataupun bukan semata-mata apabila kita masuk di dalam masjid. Hendaklah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita di dalam masjid, semasa kita duduk bersama keluarga, kan, semasa kita melakukan perniagaan dan dalam semua aktiviti yang kita lakukan. Itu persoalan pertama lah yang kita nak bincang. Apakah perbezaan antara lafaz di dalam Sayyidul Istighfar wa ana abduka dengan lafaz yang kita baca di dalam Fatihah iyyaka na'budu. Jadi setelah selesai soalan pertama tadi, kita pindah kepada soalan kedua lah. Jadi persoalan kedua yang kita nak bincangkan ialah mata yusbihu syakhsu abdan lillahi ta'ala. Dan ini persoalan yang sepatutnya ada pada diri kita lah. Maksudnya kita baca iyyaka na'budu, di sini pun kita baca wa ana abduka. Jadi persoalannya, bilakah seseorang manusia dihukumkan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi itu persoalan yang kita boleh nilai lah diri kita masing-masing. Maksudnya kita tanya, adakah daku ni sudah menjadi hamba Allah ke belum? Jadi untuk menjawab persoalan tu, maka kita boleh rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang amat masyhur yang selalu kita baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia menyeru nafsu manusia yang diistilahkan sebagai mutmainnah. Apabila manusia tadi nafsunya sudah sampai kepada tahap mutmainnah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada nafsu tersebut, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Jadi itu jawapan kepada diri kita lah. Maksudnya, adakah kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ke belum? Maka jawapannya, perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah sifat rohani, sifat hati bagi manusia. Maksudnya rohani manusia lah yang menentukan dia tadi hamba kepada Allah ataupun hamba kepada nafsunya. Jadi perhambaan kepada Allah ialah sifat roh, sifat nafsu ataupun sifat hati manusia. Maksudnya daripada awal kita diuji dengan nafsu ammarah. Sekiranya kita membersihkan nafsu ammarah tersebut dengan rahmat daripada Allah, maka kita akan naik kepada nafsu lawwamah. Kemudian kita akan naik kepada nafsu mulhamah. Kemudian kita akan masuk kepada nafsu mutmainnah. Jadi perpindahan nafsu tadi daripada satu tingkatan kepada satu tingkatan sehinggalah kita mencapai kepada nafsu mutmainnah, maka di situ barulah kita diistilahkan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukan lagi hamba dunia, kan, bukan lagi hamba nafsu, kan, bukan lagi hamba pangkat, kan, bukan lagi hamba kepada harta, hamba kepada manusia. Jadi apabila kita masuk di dalam tingkatan nafsu mutmainnah, maka moga-moga kita tadi sah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi difahami daripada ayat ya aituhan nafsul mutmainnah tadi bahawa perhambaan kepada Allah dia tak berkaitan dengan zahir manusia. Maksudnya bukan maknanya hamba Allah tadi semestinya ialah orang yang sentiasa pakai serban. Untuk menjadi hamba Allah semestinya orang tadi memakai jubah sentiasa, bukan. Ataupun nak menjadi hamba Allah mestilah dia tadi mempunyai harta yang banyak, kan. Atau untuk seorang tadi menjadi hamba Allah, digolongkan sebagai hamba Allah, mestilah dia tadi mempunyai silsilah zuriat yang mulia ataupun mempunyai pangkat yang tinggi dari kalangan manusia. Jadi itu bukan penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita bawakan beberapa hadis, kan. Sebagai contohnya, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ahsabikum wala ila ansabikum. Kan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kepada nasab kamu dan tidak memandang kepada kedudukan kamu, wala ila ajsamikum, dan Allah tidak memandang kepada badan kamu. Maksud kamu lelaki ke, kamu perempuan ke, maksud kamu tadi Arab ke, kamu tadi bangsa apa ke, kamu boleh bercakap Arab ke, kamu tak boleh bercakap Arab ke, wala ila amwalikum, dan Allah juga tidak memandang kepada harta kamu, harta kita banyak ke, kan, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada hati kamu. Faman kana lahu qalbun salihun, sesiapa yang mempunyai hati yang baik, tahannanallahu alaihi, niscaya Allah Ta'ala akan merahmati hatinya. Wa innama antum banu Adam, Nabi kata sesungguhnya kamu ni ialah anak Adam seluruhnya.
Kan maksudnya jangan kamu kata aku lebih daripada orang ni, kan, ataupun aku lebih baik daripada orang ni, ataupun aku tadi mempunyai nasab yang mulia, maka aku mesti selamat di akhirat. Bahkan Nabi mengajar kepada kita, wa innama antum banu Adam. Kamu seluruhnya ialah anak Adam. Wa habbukum ilaih, dan manusia yang paling dicintai dari kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah atqakum, ialah manusia yang paling mulia dari kalangan kamu. Dari itu persoalan kedua lah, maksudnya dapat kita bincangkan tentang lafaz wa ana abduka. Maksudnya apabila kita tadi ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti memikirkan tentang kerohanian. Kan mestilah kita memikir tentang hati kita tadi. Adakah hati kita masih lagi ataupun batin kita ni masih lagi duduk di dalam nafsu ammarah ke, dengan segala sifat-sifat nafsu ammarah tersebut, ataupun nafsu kita tadi telah berubah kepada satu tingkatan yang diistilahkan sebagai nafsu mutmainnah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kefahaman tentang lafaz wa ana abduka ni, dan kita dah bincang semalam lah tentang tingkatan-tingkatan perhambaan. Kemudian persoalan ketiga yang kita nak bincangkan sedikit ni ialah tentang ayat yang datang selepas ni. Selepas kita baca wa ana abduka, dia ada ayat yang berbunyi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas janjimu wahai Allah Subhanahu wa taala, mastata'tu, semaksimum kemampuanku. Jadi sebagai penutupnya kita bincang sedikitlah apa kaitan wa ana abduka dengan wa ana ala ahdika. Maksudnya kenapa setelah kita kata daku ialah hamba-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala, maka selepas tu ada satu ayat yang menceritakan tentang perjanjian, yang menceritakan tentang janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita memudahkan kefahamannya, maksudnya perhambaan yang kita maksudkan dengan Allah Subhanahu wa taala ialah kita tadi menjadi pekerja Allah. Jadi kalau kita hidup di dunia ni, kita hanya diterima sebagai pekerja apabila kita ada agreement. Maksudnya apabila kita ada perjanjian dengan majikan. Maksudnya majikan, dia membeli masa kita, tenaga kita, kemahiran kita, dia membeli. Dan kita tadi membayar dengan masa, tenaga dan seumpamanya. Dan tadi kita menjual kepada majikan tersebut kemahiran diri kita, modal insan tadi, dan dia membayar dengan gaji tertentu pada akhir bulan. Jadi disebabkan ada perjanjian untuk bekerja, saya majikan, kita buat perjanjian kerja kamu daripada masa macam ni dan bayaran kamu macam ni. Disebabkan adanya perjanjian antara majikan dengan seseorang, maka orang ni diistilahkan sebagai pekerja kepada majikan. Tetapi kita taklah diistilahkan sebagai hamba kepada majikan tersebut, walaupun secara tersirat ni kita dah jadi sebagai hamba. Maksudnya kita dah masa tadi tu kita dah serahkan kepada dia. Kan maksudnya masa daripada pukul 8 sampai pukul 9 tadi tu diistilahkan kita tadi dah tak boleh nak buat kerja lain. Kan maksudnya masa kita tadi telah dimiliki oleh orang lain. Jadi persoalannya sekarang itulah, jadi apabila kita nak mendakwa saya ialah hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kena rujuk, ada tak perjanjian yang kamu buat dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sekiranya ada perjanjian antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka baru sah kamu nak mendakwa kamu hamba Allah. Tapi kalau tak ada perjanjian yang kamu buat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dikhawatiri belum menjadi hamba Allah. Kan dikhawatiri kita masih lagi menjadi hamba kepada nafsu diri kita sendiri. Jadi untuk memahami perjanjian tersebut, dari satu ayat lah, maksudnya kalau kita boleh buka tengok bersama-sama dalam surah At-Taubah. Dalam surah Taubah ni ayat 111. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli orang beriman ni, Allah Taala membeli diri kita dan harta kita. Jadi Allah diibaratkan sebagai majikan. Sebagaimana majikan tadi itu, dia membeli masa kita, dia membeli tenaga kita, dan majikan membayarnya dengan gaji. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia sendiri beritahu dalam Quran, innallaha ashtara. Allah membeli kamu wahai orang beriman. Allah membeli diri kamu dan Allah Taala membeli harta kamu. Dan apakah bayaran yang Allah nak bayar kepada kita? Allah Taala nak bayar kepada kita al-jannata, syurga.
Okay, jadi kalau kita bekerja dengan majikan, kita tahu kerja kita ni sama ada bergantung kepada kerja masing-masing lah. Bekerja sebagai operator, bekerja sebagai apa saja kerja yang akan ditugaskan oleh majikan tadi, itu kita kena buat. Sebab kita dah buat perjanjian untuk bekerja kepada sesuatu majikan. Jadi persoalannya, apabila Allah Ta'ala ingin membeli diri kita, dan apabila kita nak menjual diri kita kepada Allah, diri kita dan semua harta yang kita miliki, apabila kita nak jual kepada Allah, tadi berlakulah satu perjanjian. Maksudnya kita penjual, kita menjual modal diri kita ni, dan Allah Subhanahu Wa Taala membeli badan kita ni, diri kita, nyawa kita semua ni, dan bayaran ni ialah syurga. Tapi persoalan ni, apakah kerjanya? Apakah kerja yang Allah Ta'ala beli diri kita untuk kita buat tadi tu? Jadi kerja itulah yang dinyatakan dalam ayat yang sama tadi. Selepas dia kata, Inna Allah ishtara. Allah Ta'ala membeli diri kamu dan harta kamu. Kerja ni ialah yuqatiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Inilah kerja yang kita kena tahu, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin membeli daripada kita. Maksudnya Allah Ta'ala nak menjadikan kita pekerjanya. Tapi apakah kerja yang Allah Ta'ala nak kita buat? Kerja ni ialah yuqatiluna fi sabilillah. Kamu kena berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayaqtuluna, sama ada kamu berjaya membunuh, wa yuqtalun, ataupun kamu tadi mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari itu satu persoalan. Apakah pekerjaan yang Allah Ta'ala tuntut daripada kita ialah berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi persoalan ni, berperang dibahagi kepada dua. Satu, berperang yang batin. Maksudnya kita melawan nafsu kita. Dan satu lagi perang yang zahir, iaitu kita melawan dengan musuh di medan perang. Dan ada pun perang yang zahir ni. Perang yang zahir ni dia diistilahkan sebagai fardu kifayah. Setengah manusia yang ada kemampuan, yang ada kemahiran berperang, kan, ataupun di negara yang sedang berperang, maka dia dituntut dengan berperang musuh yang zahir. Itu diistilahkan sebagai fardu kifayah. Tapi persoalan sekarang, berperang yang batin itu ialah fardu ain ke atas setiap umat Islam. Maksudnya kita kena berperang melawan nafsu yang jahat di dalam diri kita ni. Maksudnya nafsu yang menyuruh kita tadi merosakkan diri kita, nafsu yang menyuruh kita tadi hasad dengki, nafsu yang menyuruh kita tadi menzalimi manusia yang lain, maka kita diwajibkan berperang secara fardu ain melawan nafsu kita. Jadi sekiranya kita berperang melawan nafsu kita tadi, maka barulah kita dipanggil orang yang melaksanakan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita dah maklum, perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Allah Taala tadi membeli, kan, dan kita tadi menjual. Maksudnya kita menjual kemampuan, kudrat, harta kita untuk berperang melawan nafsu kita. Jadi kalau kita berperang, apa yang Allah Ta'ala akan bayar? Bi'anna lahumul jannah. Allah Ta'ala akan membayar kepada kita syurga. Jadi sebagaimana kita nak, kalau kita kata saya nak bekerja dengan raja, kan, maksudnya saya nak bekerja dengan agung, kita takkan jumpa raja tu untuk membuat agreement. Kita akan berjumpa dengan wakil kepada raja di pejabat tertentu. Kita akan pergi jumpa wakil-wakil raja. Kita akan buat pengakuan, menanda tangan perjanjian tersebut. Jadi begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nak menjual diri dan harta nyawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena buat perjanjian tadi. Jadi kita nak buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana? Jadi itulah yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Sekiranya kamu nak membuat perjanjian dengan Allah, kamu pergilah berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah kita berjanji kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi kata, aku akan bayar kamu dengan syurga. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepadaku bahawa aku akan membayar kamu dengan syurga. Dan apakah kerja yang kamu kena buat? Kerja yang kamu kena buat ialah berperang melawan nafsu kamu. Itu kerja yang kamu kena buat, berperang melawan nafsu kamu. Jadi di zaman Rasulullah SAW, semua sahabat datang berjanji, yang diistilahkan sebagai berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah berjanji dengan Nabi SAW, barulah kita tadi bekerja. Barulah kita tadi layak untuk menjadi pekerja Allah. Pekerja Allah itulah yang diistilahkan sebagai ana abduka. Daku ialah pekerjamu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Daku ialah hamba abdimu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka
perwakilan untuk berjanji tadi dipindahkan kepada khalifah-khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap zaman hendaklah kita mencari khalifah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia dan kita membuat perjanjian dengan mereka untuk melawan nafsu kita sendiri. Jadi dengan sebab perjanjian tadi dah ada, maka kita sempurnakanlah perjanjian tersebut. Sekiranya kita berjaya menyempurnakan perjanjian tadi, barulah kita berjaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hubungan antara ana abduka dengan aku di atas janji. Maksudnya ana abduka ni, aku nak menjadi pekerja kamu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuncak pekerja ialah hamba abdi. Aku nak menjadi pekerja kamu, wahai Allah, dan aku mesti ada perjanjian. Barulah aku tadi layak untuk menjadi pekerja. Jadi begitulah kefahaman kita pun. Kita takkan jadi pekerja kepada mana-mana syarikat selagi tak ada perjanjian antara kita dengan syarikat tersebut. Apabila dah ada perjanjian, baru kita layak untuk menjadi pekerja tadi. Jadi lafaz perjanjian ni dia ialah sambungan kepada surah Fatihah. Apabila kita baca iyyaka na'budu, kita cuma kata aku nak jadi hamba je. Tapi kita betul faham bila kita akan jadi hamba. Siapa majikan kita, apa yang dia nak bayar, siapa yang jual, siapa yang beli. Tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam cara dia mensyarahkan surah Fatihah ialah dia tambah wa ana ala ahdika. Maksudnya perhambaan kepada Allah tidak akan sempurna selagi tiada perjanjian. Maksudnya kita mesti mendahului perhambaan dengan perjanjian. Apabila perjanjian telah disempurnakan, baru kita layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa faedah yang dapat kita fahami daripada lafaz wa ana abduka wa ana ala ahdika. Jadi itu dua ayat tadi tu dia mensyarahkan firman Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'budu. Jadi moga-moga kita berjaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah daripada lafaz ana abduka tadi, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang membuat perjanjian tersebut. Kerana perjanjian ialah muqaddimah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang tiada perjanjian di tengkuknya, maka dikhawatiri dia bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Taala menyesatkannya walaupun dia tadi mempunyai ilmu dan pengetahuan. Jadi itu beberapa perbincangan yang kita boleh bincangkan daripada lafaz wa ana abduka dan wa ana ala ahdika. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita semua dan memberi pengampunan kepada kita semua. Jadi insya-Allah sekiranya ada rezeki dan kelapangan, nanti kita sambung semulalah ayat-ayat seterusnya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala yang baik itu daripada Allah, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga-moga Allah Ta'ala menerima kan majlis kita dan diberkati, terutamanya pada hari Jumaat ni. Jadi salam Jumaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ihfaz shaykhana wa murshidina wa qurrata a'yun sajid as-sabah lana hasan husani. Allahumma arzuqhu sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa afatan daimah. Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma latuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Jumaah mubarakah alaikum jami'an.